حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Maaf, pengajian yang kita adakan pada setiap Selasa malam Rabu di Masjid Kasim, Singapura. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti biasa kita mulakan pengajian ini dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengingati kembali akan kalimat tauhid kita, tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengingati akan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan kita, dan tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hadrat sultan awliya wa salihin Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz wa amadallahu bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakatih wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhina Mursyidina Rabit Nasin Afifun Mesin Abdul Qadir Mansuruddin Qadiri Jalan Baghdadi sya'lillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahima. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في قلبه الله فناصر معينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Sultanul Awliya. Assalamualaikum ya Sultanul Arifin. Madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam Allahumma alhimna murashshida umurina wa a'idhna min shururi anfusina min sayyiati a'malina اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bertemu sekali lagi dalam pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani, kitab yang telah disampaikan kuliahnya oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz, yang telah diterjemahkan kitab ini oleh almarhum Said Ahmad Semit. Semoga kedua-dua mereka guru-guru kita ini ditinggikan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sekalian para alim-alim ulama kita daripada kalangan para ahli bait dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada para sahabat dan pada tabi'in dan tabi'in, daripada masyayikh, pada guru-guru, sampailah kita pada hari ini. Semoga mereka yang meninggikan darjat, meninggikan kalimah Allah SWT dan menyampaikan ilmu agama Allah kepada masyarakat Islam, semoga Allah Ta'ala rahmatkan roh-roh mereka dan juga Allah angkatkan darjat mereka, dan semoga Allah Ta'ala berkatkan ilmu yang kita pelajari pada malam ini dan seterusnya supaya menjadi ilmu yang manfaat, dapat kita amalkan, dapat kita faham dan dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan dengan penuh ikhlas kerana Allah SWT. Ala hazinatis salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita menyambung dalam kitab Fathul Rabbani ataupun Kurnia Rabbani, yang di mana kita telah sampai dalam pelajaran kita di muka surat 353. Pada pelajaran yang lepas, kita baru memulakan majlis yang ke-47 dengan topik membenci orang ketika terpaksa. Dalam topik pelajaran yang lepas, kita telah membicarakan bagaimana Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan gambaran kepada kita, kita lahir pun tanpa manusia, mati pun tanpa manusia. Tak ada manusia yang sama-sama kita untuk menjadikan kita sebagai manusia, melainkan hanya Allah Ta'ala yang jadikan kita sebagai manusia. Ada pun manusia yang ada di keliling kita ini, kebanyakannya ataupun hampir seluruhnya, mereka juga adalah manusia-manusia lemah yang dhaif dan banyak kekurangan. Di samping mereka juga ada melakukan, kita katakan, membawa kita khayal dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua, tapi begitulah keadaan di akhir zaman ini. Jadi dengan sebab itulah Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz pada pelajaran yang lepas telah memberi pesanan kepada kita. Anggaplah kita semua sudah mati. Anggaplah semua orang sudah mati. Jadi kalau orang yang dah mati, apa yang mereka nak buat? Sudah tentu kalau mereka diberi kesempatan nak buat amal, nak buat taat, nak buat ibadat, itulah sepatutnya kita lakukan sekarang ini sebelum benar-benar kematian yang betul itu datang kepada kita. Jadi pesanan itu merupakan satu pesanan yang sangat amat tajam dan dalam. Anggaplah diri kita semua dah mati. Jadi kalau orang dah mati perlu buat amal, nak amal. Maka itulah yang patut kita lakukan sekarang. Ya muslimin rahimakumullah. Begitulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan ya, bahawa an-nasun niyamun, manusia semua sekarang ni dalam tidur. Tidur ni maknanya dalam mimpi yang enak, mimpi itu mimpi yang mengerikan, mimpi yang gembirakan, yang kelakar dan sebagainya. Tapi bila mereka mati, itulah baru mereka sedar daripada tidurnya. Apa iza mata fantabahu, apabila dia mati baru dia pun tersedar. Tapi dah tak guna lagi sebab dah mati. Jadi itulah dia pesanan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahawa kita matikan diri kita dahulu sebelum kita dimatikan oleh Allah Taala. Maksud mati di sini ialah perasaan bahawa diri kita seperti kita hamba yang sudah mati dan apa yang kita perlu lakukan kalau kita diberi peluang untuk hidup. Allahu Akbar. Maka begitulah dia muslimin rahimakumullah. Pada pelajaran malam ini pula kita memasuki dalam tajuk kecil kita di muka surat 353, makanan jiwa dan hati. Masya Allah. Makanan jiwa dan hati. Jasmani kita ada makan, jiwa kita pun ada makan, hati kita pun ada makan, roh kita pun ada makan. Apa kata Tuan Pengarang kita Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz, ketahuilah bahawa jiwa itu ada makanan je. Jiwa di sini ialah makna roh kita atau nafsu kita, ya. Dan hati juga ada makanannya. Begitu juga dengan kebatinan pun ada makanannya tersendiri. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir Jalani membagikan kepada perkataan jiwa, jiwa tu nafs, ya. Kalau dalam bahasa Arab tu nafs, nafs tu termasuklah juga nafsu kita, ada makanannya. Dan hati juga ada makan. Jadi sini ada dibezakan antara nafs ataupun jiwa dengan hati dan kemudian kebatinan. Jadi tiga perkara ini sebenarnya bila disebutkan secara sebutan satu persatu ada mempunyai maknanya tersendiri. Tetapi kalau dia disebutkan iaitu merangkumi antara satu sama lain, maksudnya merangkumi itu tak disebut yang lain, maknanya dia sebut satu saja, jiwa atau disebut hati atau disebut roh, maka dia mewakili makna yang ketiga-tiga itu. Umpamanya, bila kita mengatakan nafsu. Nafsu ini dia termasuk kepada hati dan nafsu itu juga termasuk pada roh. Kerana itulah dia nafsu, nafsu yang baik menyembah roh yang baik, nafsu yang jahat, roh yang jahat. Begitulah nafsu yang baik, hati yang baik. Dan kalau sekiranya nafsu yang baik, roh yang baik. Jadi hati nafsu itu boleh menterjemahkan kepada tiga perkara tersebut. Tetapi bila disebutkan tiga perkara itu bersendirian, maknanya hati itu hati, roh itu roh, dan begitulah pula kepada kita katakan nafsu itu nafsu. Baiklah, di sini Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jalani nak buat penekanan. Kesemua itu perlu pada makanan.
jiwa kita perlu pada makanan. Jiwa ini kalau sekiranya jiwa tu jiwa yang baik, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, maka makanannya ialah zikrullah, makanannya ialah ikhlas, taat. Ya, itulah makanan jiwa kita. Dan apabila kita katakan hati itu lebih dalam daripada jiwa. Jadi kalau sekiranya hati itu dimaksudkan di sini ialah dengan kita bersifat tawaduk, rendah diri, cinta kepada Allah dan mengingati Allah SWT, itu merupakan sebagai makanan jiwa. Roh kita pula, kebatinan kita ialah mendapatkan kita makanan yang daripada Allah, iaitu makrifat Allah SWT. Mendapatkan pengenalan kepada Allah, duduk menghadap pada musyahadah kepada Allah. Walaupun tiga perkataan itu mempunyai makna yang sama, tapi bila disebutkan satu persatu, dia mempunyai makna yang tersendiri seperti yang telah disebutkan tadi. Pokok pangkalnya tiga-tiga itu akan memberikan makna yang mengesankan. Bila jiwa yang baik, dia akan bawa pada hati yang baik. Bila hati yang baik, dia akan membukakan kebatinan kita, makrifat kita kepada Allah SWT. Jadi masing-masing tu ada makanannya. Apakah makanannya itu? Maka di sini Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda, Inni azallu inda Rabbi fayut'imuni wa yasqini. Ini dalam bahasa Arabnya, saya ambil pada kitab Arabnya lah. Tapi dalam bahasa Melayunya, sesungguhnya aku terus-menerus diberikan makan dan minum oleh Tuhanku. Jadi Nabi SAW diberikan terus-menerus makan minum oleh Allah. Dalam kata-kata ini, dia mempunyai makna zahir dan makna yang batin. Makna zahir ialah makanan yang kita kata untuk jasmani. Jadi kita tak rasa lapar, tak rasa haus. Itu memang betul. Nabi SAW kadang-kadang, yelah kalau kita manusia dah kelaparan, tapi Nabi SAW, Masya Allah, ya, dia boleh lagi tegak berdiri untuk ibadat, untuk berjuang walaupun dia kelaparan kerana dia sentiasa diberikan makan minum oleh Allah Ta'ala. Pernah satu masa dalam peperangan Khandak, peperangan Parit, para sahabat-sahabat mengadu kepada Nabi SAW kerana kelaparan sehingga mereka ikat batu di perutnya. Jadi mereka datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, tengoklah kami ni ikat batu kat perut kami ni. Kerana kelaparan. Nabi SAW pun membukakan baju perutnya dan menunjukkan, aku lagi lapar pada kamu. Nabi mengikat 2 ketul batu di perutnya. Masya Allah. Kamu baru 1 ketul batu. Nabi 2 ketul batu. Nabi sangat lapar. Tapi Nabi berhasil lagi berdiri tegak, kuat kerana ia sentiasa mendapat makanan dan minuman daripada Allah SWT. Tetapi ia juga mempunyai makna arti yang maknawi. Maknawi itu maknanya kerohanian. Makna makan tu makanan jiwanya, rohnya, hatinya. Sentiasa mendapat curahan daripada Allah SWT. Jiwanya, hatinya dan rohnya sentiasa dia dicurahkan dengan ingat pada Allah Ta'ala. Sentiasa dicurahkan dengan terbukanya makrifat pada Allah Ta'ala. Sentiasa dia tu hatinya tu menghadap pada Allah Ta'ala. Sentiasa. Itu pun dinamakan makan minum kerana makan minum rohani. Makan minum hati. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Kita hari ini Masya Allah makan minum kita sampai tak termakan. Sampai terbuang-buang. Itulah kita makanan zahir kita. Tapi makanan rohani kita sekarang, rohani kita sedang lapar. Rohani kita sedang kebuluran. Rohani kita sedang keroncong dia punya perutnya. Rohani kita dalam keadaan kesakitan. Apakah makanan yang kita beri? Allahu Akbar. Itulah dia perlunya kita hidupkan hati kita. Hidup hati itu dengan apa? Dengan zikrullah. Hidupkan hati kita dengan apa? Dengan ma'rifatullah. Hidupkan hati kita dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Sebab itulah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan masalul ladzina yazkurunallaha wal ladzina la yazkurunallaha kamathilil hayyi wal mayyit atau kama qala alaihi salatu wasallam. Umpamanya orang yang berzikir pada Allah dengan orang yang tak berzikir pada Allah seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang berzikir itu hidup dan orang yang tak berzikir itu mati. Tapi bukan mati tubuh badan, mati hati rohaninya. Tak mengenal kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Ya ini Allah memberi makan kebatinanku dengan maknawi. Dengan ma'ani. Iaitu dengan berbagai-bagai maknawi. Jadi perkataan maknawi atau ma'ani.
Ia bukan sesuatu yang dapat dilihat dengan mata. Itu dari segi bahasa Arabnya maknawi. Makna tu dari segi bahasa kita pun makna lah. Makna ni diambil pada bahasa Arab. Maknanya apa? Makna tu mana artinya. Tapi sesuatu benda yang kita tak nampak tapi kita faham. Seperti apa yang disebut oleh Nabi. Tuhanku memberi makan aku, sentiasa memberi aku makan dan minum. Tapi maksud maknawi tu makan minum bukan makan minum. Benda, substance, yang kita makan roti ke api, kopi atau tidak. Tetapi yang itu kerohaniannya. Makan minum yang tak nampak dengan mata tapi dapat dirasakan. Dapat dirasakan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam rohani kita. Itulah yang dimaksudkan dengan kata-kata Nabi, Tuhanku senantiasa memberikan aku makan dan minum. Dan memberi rohku dengan makanan kerohanian, dikenyangkanku dengan makanan yang khusus itu buatku. Jadi di sini Imam Syekh Abdul Qadir Jalani nak terangkan, iaitu maksud dari kata-kata Nabi itu, Allah sentiasa memberikan aku makan minum bersifat maknawi atau ma'ani ataupun yang tak nampak di mata, iaitulah untuk memberi makan pada rohku dan untuk senantiasa membawa aku makan khusus. Jadi khusus ini Nabi kita SAW. Tetapi apakah para awliya Allah SWT pemberi pada mereka itu mengikut darjat masing-masing? Tak mustahil. Ya, tak mustahil sebab Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani pun pernah dia menceritakan dalam perjalanan dia menuju pada Allah Ta'ala, pernah dia berpuasa tak makan selama 1 tahun. Tak minum selama 1 tahun. Masya Allah, kalau kita matilah sudah. Tapi itulah dia, hidup rohani dia itu dengan kerana hidupnya daripada makan minum daripada sisi Allah Ta'ala. Memanglah itu darjat seorang wali. Memang Syekh Abdul Qadir Jalani ini Sultanul Aulia. Sultan tu raja sekalian wali. Ya, kutub, iaitu kutub tu darjat yang tertinggi dalam pangkatnya para aulia Allah, iaitu wali-wali Allah. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi habis Ustaz, kita pun tak mustahil mendapatkannya. Tetapi kita perlulah mendekatkan diri pada, membersihkan hati kita yang kotor itu. Buangkan kotoran-kotoran, karat-karat yang ada. Apabila hati dah bersih, barulah senang dimasukkan dalamnya curahan daripada makan minum Allah Ta'ala. Ibarat kata kalau kita nak minum susu, kalau sekiranya cawan ini ada dipenuhi dengan air, kopi, teh dan sebagainya, maka hendaklah kita bersihkan dulu. Cawan ini dibuangkan segala kerak-keraknya kopi teh itu. Kemudian baru kita tuangkan susu, baru dapat minum susu yang baik, sedap dan enak. Begitulah dia muslimin rahimakumullah. Ya. Kita perlu kosongkan hati kita daripada sekalian ingatan yang lain selain daripada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah mata hati kami untuk benar-benar dapat rasa makan minum daripada sisimu dengan kerohanian kami. Basahilah rohani kami dengan makrifat-Mu. Bukakanlah pintu hati rohani kami dengan makrifat-Mu, ya Allah. Cahayakanlah hati kami dengan nur makrifat-Mu, ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dengan pendakian tubuh dan hatinya. Pertama-tama maknanya permulaan seseorang yang nak melalui jalan, nak menuju kepada Allah Ta'ala yang kita katakan tadi. Hidupkan jiwa, hati, rohnya, kebatinannya. Permulaan kita memang biasalah kita, tubuh badan kita yang zahir, yang jasmani kita yang kita nampak sekarang ni. Perlu makan minum biasa. Dan hati kita pun diisikan dengan makanan rohani kita. Pendakian tu peningkatan sikit demi sikit. Sesudah itu dilarangnya tubuh itu ikut mendaki. Lalu diangkatnya hati dan kebatinannya untuk mendaki. Jadi apabila sudah kita melengkapkan jasmani kita dengan tubuh badannya seperti apa kita ada sekarang ni, dah dia sampai situ saja. Badan kita tak boleh mendaki lagi. Nak jadi lagi besar jadi giant. Tidak. Tetapi yang boleh lagi mendaki atau yang boleh lagi meninggi, ada lagi yang boleh meningkat. Apa dia? Roh kita. Roh kita ini, hati kita, kebatinan kita, jiwa kita akan boleh meningkat. Daripada nafsunya rendah kepada nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Daripada hati yang lalai menjadi hati yang khusyuk, hati yang tawaduk, hati yang ikhlas, hati yang reda pada Allah, yang serah bulat-bulat pada Allah. Daripada roh yang gelap menjadi roh yang terang, cahaya, terbuka, diangkat darjatnya,
terus mendapat makrifat pada Allah, meningkat lagi makrifat kepada Allah. Semua boleh meningkat yang alam roh. Tapi alam jasmani, dia sekadar ini saja. Kita makan banyak mana pun, lebih-lebih kita jadi gemuk. Tapi kita tak akan jadi lagi besar, lagi macam giant, tidak. Tapi rohani boleh meningkat. Meningkat tu bukan menjadi besar-besar, tapi meningkat darjatnya boleh. Jasmani hanya di sini saja. Dia kekal kat tanah. Dia tak boleh meningkat. Besok mati, dia balik pada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami jadikan kamu, kepada tanah kami kembali. Inilah jasmani. Tapi sayangnya kita ni hari ini, kalau untuk jasmani cukup jaga, cukup prihatin, cukup susah hati. Kalau sikit sakit, doktor kata sakit, dah kita susah hati. Memanglah, Ustaz Abid, kalau kita mati, ialah sakit pun daripada Allah, hidup pun daripada Allah, mati pun. Kita hanya jalankan tugas seperti manusia biasa. Tak perlu kita bimbang. Ustaz, sakit ni bahaya. Kita tak perlu bimbang. Kerana apa? Semua sudah ditulis oleh Allah. Sakit tu bahaya, sakit tu bawa mati, sakit tu tak bawa mati, sakit tu akan semua. Kita hanya menjalani syariat saja. Berobat, ambil obat. Makan obat, makan obat. Selebih pada itu, serah pada Allah. Jangan jadi stres, bingung. Sebab stres, bingung ni menunjukkan macam kita saja yang mentadbir diri kita. Padahal jangan lupa, yang mentadbir diri kita dan yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur seluruh alam ini, Allah. Kita satu manusia. Tapi bukan satu manusia yang Allah uruskan. Jutaan, billion of manusia yang sekarang ada. Bukan sekadar manusia, bahkan haiwan. Bukan sekadar haiwan saja. Sekarang pokok, batu, sekalian langit, bulan, bintang. Semuanya diuruskan oleh Allah. Rabbul Alamin. Jadi apa kita nak bimbang? Serah pada Allah. Hilangkan kita kerunsingan kita. Ada rezeki hari ini? Ada. Tak ada rezeki hari ini? Aku tak makan. Lebih-lebih aku puasa. Itulah dia tuan-tuan. Rasulullah SAW bila balik ke rumahnya tanya Siti Aisyah, ya Aisyah ada apa makanan? Tak ada apa ya Rasulullah. Nabi berkata, kalau gitu hari ini aku puasa. Tapi itu syaratnya jangan kita ada makan minum pada pagi hari selagi sebelum zuhur. Kita boleh niat puasa sunat. Itu dalam mazhab Syafi'i kita rahmatullah ta'ala. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jasmani kita tak boleh meningkat. Kau duduk sini diam. Tapi yang boleh meningkat ialah kerohanian kita, jiwa kita, hati kita. Sedang tubuhnya berada di kalangan manusia. Jadi tubuh badan kita ini, sesudah itu dilarang tubuhnya itu ikut mendaki. Lalu diangkatnya hati dan kebatinannya untuk mendaki. Sedang tubuhnya berada di kalangan manusia. Jadi badan kita tetap seperti mana manusia ramai, begitulah. Demikian pula dengan siapa yang mewarisi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hakikatnya sebenarnya yang terkumpul pada yang di antara ilmu, amal, ikhlas dan pengajaran kepada makhluk. Demikian juga mereka yang mewarisi apa yang telah diajar dan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mereka lah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang mewarisi Nabi SAW ni bukan hanya mewarisi ilmu. Kalau mewarisi ilmu saja, komputer pun ada ilmu. Google pun ada ilmu. Orang orientalis yang tak beriman pada Allah pun ada ilmu. Pada ilmu Islam, ilmu hadis, ilmu tafsir, macam-macam. Tapi bukan itu saja. Rasulullah SAW mewariskan ilmu zahir dan batin. Ilmu zahir batin. Ilmu zahirnya kita sekarang belajar iaitu syariat. Ilmu batin ialah membawa hati kita, rohani kita, peningkatan jiwa kita kepada Allah SWT. Meningkat. Jadi ulama yang seperti inilah yang disebutkan dalam kitab kita ini, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, iaitulah mereka yang mengikutkan yang terkumpul di dalamnya, di dalam diri mereka itu ilmu dan amal dan ikhlas. Jadi ilmu, amal, ikhlas ni sudah tentulah menjadi satu syarat. Kalau ada ilmu tak ada amal tak guna. Kalau ada ilmu ada amal tapi tak ikhlas pun tak berguna. Dan dengan itulah baru dia menjadi kenderaan untuk membawa dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada ilmu, kena ada amal dan ikhlas kita. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang manfaat. Kurniakanlah kami dapat beramal dengan ilmu yang kau telah ajar kepada kami ya Allah, dengan penuh keikhlasan mencari keridhaan-Mu ya Rahim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana
A'tina mahabbataka ma'rifataka. Dan pengajaran kepada makhluk. Pengajaran itu kita kena mengajarlah. Mendidik manusia, mengajar manusia. Wahai kaum, makan dari sisa-sisa makanan orang-orang khawas ini dan minum apa yang ditinggalkan mereka di dalam piring-piring mereka. Masya Allah. Kata-kata ini ada dua makna. Makna zahir, makanan bekas, makanan para orang-orang alim, ulama-ulama, para wali-wali Allah. Dia punya, dia tinggal makanan apa, ambil, makan, berkat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu ma'rifatnya seperti mana Allah bukakan kepada para kekasihnya. Dan juga kita ambil minuman mereka, bekas-bekas mereka sebab mengambil barakah. Ini semua akan ada tanda dia punya kesan kepada barak jiwa kita, rohani kita. Ini pada zahir, dan zahir itu memang betul juga. Saya juga, ya, bila kita belajar, saya kat pondok dululah, ya, kat pesantren dengan guru kita, almarhum Syekh Umar Zuhdi. Kalau sekiranya beliau makan dalam satu talam ataupun dalam pinggan, lepas dia makan, murid-muridnya merebut. Tuangkan air, sapukan, bekal-bekal makan, minum air dia, Masya Allah. Dan bukan itu saya, orang-orang yang solehin, ya, bukan mesti tok guru pun, mesti orang solehin. Kita ambil air, kita tuang kat tempat dulangnya ataupun dekat pinggannya, kita minum, Masya Allah, barakah. Dan begitu juga kalau dia bekas minum, ya, bekas dia minumnya tu mulutnya, lidahnya sentiasa zikir pada Allah. Bila dia bekas minum, kita pun ambil bekas minum dia untuk kita minum, Masya Allah. Sampai satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang budak, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau tak silap saya lah. Dan sebelah kiri Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum satu cawan air susu. Dan kemudian Nabi nak bagilah Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar ni sebelah kiri. Sebab orang yang lebih utama kita beri ialah sebelah kanan dulu. Jadi Nabi tanya pada budak ini, boleh tak aku bagi pada orang sebelah kiri aku? Ini hak, ni engkau punya hak ni sebelah kanan. Dia kata tak boleh. Wah, maknanya apa? Dia tahu nak ambil berkat Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia minumlah sikit, lepas tu baru bagi pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi begitulah dia muslim-muslim rahimakumullah. Ini dari segi makna zahir. Dari segi makna batinnya, apa yang ditinggalkan daripada orang-orang khawas, daripada amalan mereka, ilmu mereka, ajaran mereka, ambillah. Ambil dan amalkan. Ikutlah jejak langkah mereka. Kamu akan dapat keberkahannya. Nah, sekarang Alhamdulillah. Kita hari ini walaupun sudah 900 tahun jauh daripada Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu sirrul aziz. Tetapi Alhamdulillah barakahnya ada kitab-kitabnya yang hari ini dapat kita baca. Dan ambillah apa ajarannya. Ambillah apa pesanannya. Ambillah nasihat-nasihatnya. Semoga kita terselamat dan dapat mengikuti jejak langkahnya. Dan dibukakan kepada kita pintu ma'rifat Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wahai orang yang mendakwa diri ada ilmu. Tidak guna ilmumu jika tidak diamalkan. Ya, itulah dia. Ilmu. Ya, hasil ilmu itu ialah amal. Iaitu kalau ibarat kata kalau pokok tak berbuah tak guna. Hasil pokok itu ialah buah. Iaitu orang yang beramal, orang yang berilmu, wa alimun bila ilmin ya'malu amaluhum wa alimun bi ilmihi la ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi orang yang berilmu itu kalau dia tak beramal seperti kasyajaratin bila samar. Iaitu seperti pokok yang tak berbuah. Apa kita buat pokok yang tak berbuah? Kita potong-potong, kita buat kayu api saja. Itulah ibaratnya orang yang ada ilmu tak apa, tak beramal. Na'udzubillah. Iaitu dicampakkan ke dalam neraka 500 tahun dahulu sebelum orang penyembah berhala. Fa'alimun bi'ilmihi la ya'malu mu'azzabun qabla al-ubadi wasan. Diazabkan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Auzubillah min zalik.
Jadi kita ada ilmu, kita belajar, kita amalkan. Jangan kita hanya belajar saja. Wah, aku dah belajar dengan ustaz ini, aku belajar ustaz tu, aku belajar, kitab tu kita ni. Tak ada artinya, tak guna. Yang pentingnya ilmu tu walaupun sedikit tapi amal. Itu yang pentingnya. Bukan banyak ilmu baru nak amal. Kemudian dan tidak guna amalmu jika tidak diikhlaskan. Kerana amalan begitu umpama jasad tanpa roh. Dah amal pula, tak ada ikhlas pun tak guna juga. Sebab tu berkata Sahal Tasatturi, seorang wali Allah, mungkin daripada beliau atau mungkin daripada yang sebelumnya, ulama-ulama sebelum mengatakan, iaitu an-nasu halikun, manusia semua binasa, illal alimun, melainkan orang yang alim. Fa'alimun, iaitu dan orang yang alim itu maghrurun, semuanya tertipu, illal mukhlisun, melainkan orang yang ikhlas. Wal amilun wal mukhlisun ala washki taraddudihim, dan orang yang mukhlis itu selalu kebimbangan atas diri mereka sendiri. Bima yukhtamu bih, apakah mereka mati iman atau tidak beriman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Orang manusia semuanya binasa, tak ada kan manfaatnya. Melainkan orang yang alim, orang ada ilmu. Orang yang ada ilmu pun mereka semua tertipu dengan ilmu mereka. Melainkan orang yang beramal. Dan orang yang beramal semua tertolak amalan mereka. Melainkan dengan ikhlas. Dan tanda orang yang ikhlas tu senantiasa bimbang atas diri mereka. Bagaimana mereka di akhir umur mereka. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang dah beramal pun jangan kita rasa, aku dah beramal, aku dah buat apa yang ustaz cakap. Jangan. Kita walaupun dah beramal, kita masih bimbang atas diri kita bagaimana akhir umur kita. Selalu kita minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisul khatimah. Ya Allah, matikan kami semua dalam husnul khatimah. Janganlah kau matikan kami di atas su'ul khatimah ya Allah, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tanda keikhlasanmu, anda tidak akan menoleh kepada pujian makhluk atau kecelaan mereka. Itu tandanya. Kalau kita buat amal tu, kalau ikhlas, kita tak peduli dah. Orang puji ke, orang keji ke, kita terus go ahead saja. Sebab kita buat kerana Allah. Bukan kita buat kerana manusia. Ni manusia suka, aku buat. Ni manusia tak suka, aku tinggalkan. Tidak. Yelah, sudah tentulah kita buat tu sebaik-baik yang memudahkan manusia dapat faham, dapat ikuti. Itu uslub, itu cara kita berdakwah atau cara kita menyampaikan. Tapi bukan mengharapkan pujian. Orang puji lah ustaz, orang puji bagus. Ustaz, orang tak suka lah, orang tak punya. Alamak, sedih gitu. Tak apa. Nabi SAW, siapa boleh menandingi kebijaksanaan Nabi dalam dakwah? Tapi orang-orang kafir mencela Nabi, menghina Nabi, mengata Nabi tukang sihir, orang gila sebagainya. Tapi Nabi tak pernah putus asa. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Amal kita bukan untuk dapat pujian orang atau bimbang kecelaan mereka. Jangan tamakkan apa yang ada di tangan mereka. Bahkan hendaklah engkau berikan hak ketuhanan itu sepenuhnya kepada Allah. Jangan kita nakkan sesuatu daripada orang ramai. Nak supaya dia puji kita, nak supaya dia sanjung kita, nak supaya dia angkat nama kita. Tak perlu. Nak dia beri kita habuan? Tidak, tak perlu. Habis kita buat semata-mata kerana Allah. Kita hamba Allah, ilmu-ilmu Allah dan segalanya daripada Allah. Kita buat kerana nak mencari keridhaan Allah Ta'ala. Engkau bekerja untuk pemberi nikmat, bukan kerana nikmat itu sendiri. Kita bekerja kerana Allah. Dialah yang memberi kita nikmat. Bukan untuk mendapatkan pujian manusia ataupun harta, habuan, hadiah, pemberian manusia, tidak. Sebab segala nikmat itu adalah miliknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat kerana Allah. Allah nak beri itu terserah pada Allah. Tapi bukan harapan kita kepada nikmat, harapan kita pada Allah yang pemberi nikmat. Untuk yang empunya, bukan untuk raja. Jadi kita punya ibadat diri kita ni milik siapa? Milik Allah. Kita buat kerana kita ni hamba dia. Dialah pemilik kita. Jadi jangan kita buat kerana untuk raja, untuk sultan, untuk nama orang tu, untuk dapat pangkat. Tidak. Kita buat hanya semata-mata kerana Allah.
Untuk yang hak bukan yang batil. Jadi bila kita buat sesuatu, mencari kebenaran. Bukan untuk mencari yang sesat, yang salah, yang batil, tak mau. Apa yang ada di tangan makhluk itu hanya kulit saja. Dan apa yang ada pada Tuhan itulah yang isinya. Itulah hakikatnya. Yang pada manusia yang ada pada hari ini, harta, nama, pujian, pangkat, kemewahan, itu semua kulit. Ustaz, kulit tak ada apa. Sekejap saja dalam hidup dunia ni. Dan lepas masa kita mati, semua itu tinggal. Tapi apa yang ada pada sisi Allah, itulah isinya. Itulah manisnya, lazatnya, sedapnya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan kenikmatan. Kalau kita buat ibadat itu kerana Allah, kita akan dapat rasa kenikmatan, sedapnya, lazatnya dalam ibadat kita pada Allah Ta'ala. Jika sah kebenaranmu dan keikhlasanmu pada apa yang engkau amalkan itu, dan kau terus-menerus berdiri di hadapan Allah, nescaya nanti Allah akan menyogokmu minyak dari isinya dan ditunjukkanmu juga dengan isi dari segala isi. Rahsia dari segala rahsia. Biasanya kelapa, kalau kita ambil kelapa, kita nak apa? Kita nak isi dia. Ya. Tetapi kalau kita dapat tempurungnya, kulitnya, tak ada, kita tak mau tu. Tapi kita nak isi. Isinya pula tu, kalau sekiranya isi itu diperah, keluar minyak, itulah dia inti dia. Itulah ibaratnya minyak, iaitu Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah, dalam amal dia, Allah akan bukakan dia pintu jalan yang rahsia sekalian rahsia. Isi sekalian isi. Minyak, sebab tu dia sebut sisi minyak. Minyak tu mana hasil daripada perahan isi itu sendiri. Dan Allah akan ajarkan kepada itu. Sebab itulah di sini para wali-wali Allah yang besar-besar seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, seperti Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sampai pernah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, yang aku tulis dalam Ihya Ulumuddin, hanya 10% saja daripada apa yang Allah kurniakan kepadaku. Sebab kamu takkan mampu memahaminya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pernah berkata, kami mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 gedung ilmu. Satu gedung ilmu kami sampaikan kepada kamu. Satu gedung ilmu lagi kalau kami sampaikan, kamu akan kata kami kafir. Kamu akan potong kepala kami. Karena manusia tak faham. Itu semua rahsia Allah. Yang Allah khususkan untuk kekasih-kekasihnya. Memanglah kita, siapalah kita kan. Tapi kita minta Allah bukakan pada hati kita dapat makrifat pada Allah. Itu saja yang kita harapkan daripadanya. Maka ketika itulah engkau menelanjangi dirimu dan membuang semua sekali apa yang ada pada dirimu selain dari Allah. Jadi menelanjangkan diri kita. Maknanya kita tanggalkan sekalian kita punya pegangan, tanggung kita ke harapan kita pada manusia, pada harta, pada nama, pada siapa. Tak ada langsung. Kita hanya dengan Allah Ta'ala saja. Itu masuk menelanjang. Bukan menelanjang pakaian. Tapi ini pakaian batin yang kotor. Kita tanggalkan harapan kita pada manusia, harapan kita pada doktor, harapan kita pada orang yang pembesar. Tak ada. Hati kita tak ada siapa pada harapan kita. Harapan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Dialah saja. Penelanjangan itu buat hati, bukan buat jasad. Itu yang disebutkan ni. Maksud telanjangan hati. Hati kita lepaskan daripada sekalian kita punya pergantungan kepada selain pada Allah. Zuhud juga buat hati, bukan buat jasad. Jasad kita mungkin kita makan, kita pakai, kita ada rumah. Tapi maksud zuhud sila hati kita. Tak ada rasa kasih sayang sikit pun pada dunia. Allahu Akbar. Membelakangi segala-galanya itu buat kebatinan, bukan buat yang zahir. Kita meninggalkan segala yang pergantungan kita kepada manusia, kepada dunia, semata-mata kerana kebatinan. Bukan untuk zahir. Apa ni untuk zahir? Nak tunjuk orang lah yang kita ni zuhud. Nak tunjuk orang lah kita ni wali. Jangan. Kita buat tu bukan kerana orang. Bukan kerana nak tunjuk. Kita buat kerana Allah. Pemandangan itu buat maknawi, bukan buat bangunan. Itulah maksudnya. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, berbentuk maknawi. Maknawi lah apa yang dalam hati kita, roh kita, jiwa kita, nafsu kita. Bukan bangunan. Bangunan seperti mana kita kata bangunan building, rumah dan bangunan tubuh badan kita. Bukan itu yang kita masukkan. Dan penglihatan itu buat Allah. Bukan buat manusia.
Jadi untuk siapa yang kita nak buat ni? Kita nak buat kerana Allah. Cukuplah Allah Ta'ala tahu. Tak perlu kita bagi tahu pada manusia. Aku buat ni ikhlas tau kerana Allah tahu. Aku ni buat ni ikhlas. Tak perlulah kita bagi tahu pada manusia. Kita buat kerana Allah. Allah tahu, cukuplah. Allah tahu tak? Allah tahu. Cukup tak? Cukup. Dah. Tak perlu kita nak bagi tahu. Oh, saya ni buat sedekah ini. Ini saya buat kerana Allah tahu. Ini saya kerana bagi. Tak payah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Keikhlasan tu tak perlu kita beritahu pada orang. Perputaranmu ialah mengelilingi Allah, bukan mengelilingi manusia. Sehingga dunia dan akhirat itu tiada terpandang. Jadi apa yang kita punya buah fikiran kita, kerisauan kita, hanya Allah, Allah saja. Tak ada lagi fikiran kita, kerisauan kita pada manusia. Tak ada lagi. Sehingga dunia dan akhirat itu tiada terpandang lagi. Tak pandang pada dunia, tak pandang pada akhirat. Akhirat pun tak pandang. Tak, aku buat ibadat bukan kerana untuk dapat syurga, bukan untuk kerana lepas neraka. Aku buat hanya kerana Allah. Allah, itu memanglah. Itu sepatutnya pun berlaku kepada orang yang sudah sampai pada darjat ma'rifat. Ialah kepada orang yang belum sampai darjat ma'rifat, kepada yang nak menjinak-jinakkan hati rohaninya kepada Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala ini buat ni, dapat pahala ni buat ni. Jadi dia gairah nak buat yang baik. Tapi bila orang yang sudah sampai makrifat, bukan itu lagi matlamannya. Matlamannya hanya ilahi anta maksudi. Ya Tuhanku, engkau lah yang aku maksudkan. Engkau lah yang aku tujukan. Itulah dia tuan-tuan. Jadi dunia dan akhirat itu tiada terpandang lagi seperti tiada wujudnya dunia dan tiada wujudnya akhirat. Sama sekali tiada sesuatu pun pada dirinya selain Allah Ta'ala saja. Hanya yang wujud hanya Allah. Yang lain semua tak wujud lah. Memang hakikatnya pun begitu. Allah, dialah Tuhan. Dia yang menjadikan neraka. Dia yang menjadikan syurga. Dia jadikan dunia. Dia jadikan akhirat. Segala-gala yang ada semuanya dalam makhluk. Dan dialah yang pencipta. Jadi kita buat apa nak kejar makhluk? Kita kejar kepada yang sang pencipta. Iaitulah Allah SWT. Sebab tu Allah berfirman, Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Kejarlah kamu kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu ma'rifat kepada kita dan membuat hati kita ikhlas kepada Allah dalam segala amalan kita dan bersihkan hati kita pada segala penyakit-penyakit hati dan jiwa dan dimatikan kita semua dalam iman dan Islam dan husnul khatimah dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat barakah dan syafaat baginda dan ditemukan kita dengan menghadap zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang sangat rahmat, yang sangat belas kasihan, yang sangat pengampun dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sampai sini saja untuk kita pada malam ini. Maaf sajalah penyampaian saya kalau ada salah silap terkata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang benar semua daripada Allah, yang salah silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan bahawa pengajian kita malam ini merupakan pengajian daripada Masjid Qasim Singapura. Marilah sama-sama kita berderma kepada pihak masjid. Semoga masjid kita senantiasa makmur insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, gambar latar belakang yang tuan-tuan nampak sekarang ni ialah kubah yang berwarna biru. Ia merupakan kubah di atas makam Siri Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirruhu Aziz di kota Baghdad, ya. Itu lambang kubahnya Masjid Siri Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan Allah memberkatkan kita, dapat kita satu hari sampai ke sana insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita akhiri dengan baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.